Kita akan sambung dengan belajar aplikasi-aplikasi pembezaan. Ini adalah bahagian terakhir untuk bab pembezaan ini. Kita akan belajar dua aplikasi dalam rakaman ini. Yang pertama ialah bagaimana kita guna pembezaan untuk buat kadar perubahan. Nombor dua adalah untuk tengok bagaimana pembezaan boleh tolong kita cari perubahan kecil dan penghampiran. Saya nak ingatkan murid-murid takrifan kadar perubahan yang kita sudah belajar dalam sekolah rendah. Kadar perubahan pada kali pertama, kita belajar dia dengan menggunakan hal laju. Ya. Hal laju ialah satu contoh kadar perubahan. Kita ingat bahawa rumus hal laju ialah perubahan jarak dibahagi dengan masa. So, bila kita bincangkan kadar perubahan untuk satu oleh ubah X, dia ialah perubahan X itu dibahagi dengan masa. Ya. So, kalau saya tuliskan dia dengan rumus, kalau kita bermula pada masa T1 dengan nilai X1 dan tamat pada masa T2 dengan nilai X2, rumus kadar perubahan X ialah X2 tolak X1 per T2 tolak T1. Nah, rumus ini ada bentuk yang sama dengan rumus untuk cerun graf. Ya, ada bentuk yang sama. Seperti dengan rumus cerun graf, rumus ini yang kita belajar di dalam sekolah rendah perlukan dua masa. Tetapi kalau kita nak cari kadar perubahan pada satu masa sahaja, kita perlu gunalah had fungsi. Ya. So, kita perlu guna had fungsi. Dan bila kita guna had fungsi dengan rumus seperti ini, kita perlu ingat itu adalah takrifan untuk kaedah pembezaan. Oleh itu, pembezaan dx dt ini adalah kadar perubahan x pada satu masa sahaja. Iaitu dx dt ini adalah fungsi kadar perubahan. Ya, dan kita boleh guna rumus pembezaan yang kita telah belajar untuk cari kadar perubahan. Kita guna pembezaan untuk cari kadar perubahan untuk boleh ubah x. Bila kita diberi fungsi x 4t kuasa 2 tolak 5t tambah 1 per t, sebelum kita buat pembezaan, kita perlu ingat kita nak tukarkan bentuk dia kepada at kuasa n. So, 1 per t ini saya nak tukar bentuk dia sebelum saya guna rumus pembezaan. So, dia menjadi x sama dengan 4t kuasa 2 tolak 5t tambah t kuasa negatif 1. Kerana bila kita ambil t dari bawah pecahan ke atas, dia akan menjadi kuasa yang negatif. Selepas itu, saya boleh buat pembezaan dengan guna rumus pembezaan ax kuasa n. So, itu akan memberi kita 4 darab 2 t kuasa 2 tolak 1 tolak 5 darab 1 darab t kuasa 1 tolak 1. Kerana bila t tak ada kuasa, itu bermaksud dia ialah kuasa 1. Dan untuk bahagian terakhir, kita ada negatif 1 darab t kuasa negatif 1 tolak 1. So, rumus untuk kadar perubahan dx dt ini adalah 8t tolak 5 tolak t kuasa negatif 2. So, kalau kita nak kadar perubahan x jika t adalah 10, kita tulislah pada masa t sama dengan 10, kita gantilah nilai t dengan 10 di dalam pembezaan ini. So, kita akan dapat kadar perubahan x ialah sama dengan 8 darab 10 tolak 5 tolak 5 per kuasa negatif 2. So, ini sama dengan 74.96. Untuk unit dia, unit dia akan sama bentuk dengan hal laju. Kita akan ada unit pertama per unit masa. So, di sini saya akan anggapkan masa t ini sebagai dalam saat. So,
kita ada per saat. Dan kalau kita biasanya kalau kita tidak diberi unit untuk X, kita boleh tulis ini sebagai unit per S. Ataupun ini juga boleh ditulis seperti hal laju, kita boleh tulis ini sebagai unit S kuasa negatif sama. Okay? Dua cara untuk tulis unit ini adalah sama. So inilah bagaimana kita guna pembezaan untuk cari kadar perubahan untuk satu pemboleh ubah. Tapi kaedah ini adalah untuk satu pemboleh ubah X sahaja. Kalau kita ada dua pemboleh ubah, contohnya X dan Y yang berkaitan, kita boleh gunakan petua rantai untuk cari kadar perubahan yang ada hubungan. So, mari kita ingat petua rantai yang kita sudah belajar bila kita belajar rumus-rumus pembezaan 2 minggu lepas. Fungsi Y sama dengan F yang mengandungi U, di mana U ialah fungsi X. Kita boleh tulis pembezaan dia sebagai dy dx sama dengan df du darab du dx. So sekarang X dan Y ini adalah fungsi T. Okay? Kita nak dia ialah fungsi T, iaitu fungsi masa. Okay? T ini adalah daripada bahasa perkataan bahasa Inggeris untuk time, iaitu masa. So X dan Y adalah fungsi T yang dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan Fx seperti biasa. Y adalah fungsi T dan kita ada hubungan Y sama dengan Fx. Kita boleh tulis kadar perubahan dy dt dan dx dt dengan guna petua rantai. Oleh itu, dy dt sama dengan dy dx darab dx dt. So, ini adalah rumus yang penting yang murid-murid perlu ingat untuk bahagian ni. Okay, rumus petua rantai untuk kadar perubahan. Di sini X dan U telah ditukar. X telah menjadi T dan U telah menjadi X dalam rumus ini, ya. So, mari kita tengok satu contoh aplikasi petua rantai ini. Dengan 3X kuasa 2 tambah X. Ini seperti biasa. Fungsi untuk contohnya persamaan graf atau apa-apa. Dan kita sekarang disuruh cari kadar perubahan Y apabila X sama dengan setengah jika kadar perubahan X adalah 5 unit per saat. So, kita diberitahu kadar perubahan X adalah 5 unit per saat. Itu bermaksud dx dt ini adalah 5. Dan sekarang kita nak cari kadar perubahan Y, iaitu kita nak cari dy dt. Sebutan T, kita boleh buat pembezaan secara direct. Tetapi sekarang Y diberi sebagai fungsi X. Oleh itu, kita perlu gunalah petua rantai yang kita baru tengok pada slide yang lepas. So, petua rantai kata dy dt sama dengan dy dx darab dx dt. Oleh itu, kita perlu cari dy dx, pembezaan Y dalam sebutan X. So, bila saya buat pembezaan ini, saya akan dapat 6X tambah 1. Oleh itu, dy dt kita ialah 6X tambah 1 darab dengan 5, kerana dx dt adalah 5. So, bila kita buat semua pendarapan ini, saya akan dapat 30X tambah 5 adalah kadar perubahan Y. So, sekarang kita nak kadar perubahan Y jika X sama dengan setengah. So, kita gantilah nilai X sama dengan setengah ke dalam dy dt kita. So, dy dt sama dengan 30 darab setengah tambah 5. So, jawapan terakhir kita ialah dy dt ialah 20 unit per saat. Okay, so inilah cara kita guna pembezaan untuk membuat soalan kadar perubahan. Sekarang saya nak murid-murid cuba soalan-soalan untuk sendiri. Tolong cuba soalan 15 hingga 16 pada muka surat 38 sampai 40. Seperti biasa, bila murid-murid dah habis cuba soalan-soalan ini, tolong sematkan jawapan dan buat pembetulan. Okay?
Selepas kamu sudah siap dengan pembetulan itu, balik kepada rakaman ini dan tengok bahagian kedua yang di mana kita akan tengok aplikasi perubahan kecil dan penghampiran. Untuk aplikasi terakhir, perubahan kecil dan penghampiran, kita nak ingatkan apakah takrifan pembezaan, ya. Kita ingat takrifan pembezaan adalah had apabila H pergi ke kosong, iaitu H adalah perubahan X, dan di atas ialah F X tambah H tolak Fx. Bahagian di atas pecahan ini, Fx tambah H tolak Fx ini ialah perubahan F. Dia untuk jadikan delta X ini, so delta X ini adalah D yang ditulis sebagai cara yang istimewa seperti ini. Ini dianggap sebagai tata tanda untuk perubahan kecil dalam X. Okay? Dan delta F ini adalah perubahan kecil yang sepadan dalam Y ataupun F. Okay? So kalau kita ada delta X dan delta F ini, kita boleh tulis dy dx ataupun delta F delta X ini adalah amat sama dengan df dx. Bila kita cari pembezaan itu amat sama dengan perubahan yang sangat kecil. Okay, ini adalah bila perubahan kecil sahaja. Besar, okay, perubahan besar akan menggunakan rumus cerun yang biasa. Okay, so saya akan tulis dia di sini. Perubahan kecil adalah untuk pembezaan. Perubahan besar ialah rumus cerun graf. Ya. Okay, mari kita tengok satu contoh bagaimana saya buat aplikasi ini. Di dalam contoh ini, kita diberi persamaan suatu lengkung iaitu Y sama dengan 4X kuasa 3 tolak 7X kuasa 2 tambah 1. Dan kita sudah disuruh cari perubahan kecil bagi Y sekiranya X bertambah dari 2 ke 2.02. So, bila saya tengok perkataan perubahan kecil seperti ini bermaksud soalan sedang tanya saya untuk cari delta Y. Oleh itu, saya perlu fikir ini adalah soalan aplikasi pembezaan dan saya perlu ingat rumus delta Y per delta X sama dengan dy dx. So, di dalam rumus ini, saya nak cari dy dx. So, sebelum itu, saya perlu dapat nilai dx, delta X dan nilai dy dx ini. So, nilai delta X ialah perubahan X. Ya, perubahan X. Oleh itu sama dengan 2.02 tolak 2, so delta X ialah 0.02. dy dx kita adalah dy dx. Bila saya buat pembezaan untuk rumus ini, saya akan dapat 4 darab 3x kuasa 3 tolak 1 tolak 7 darab 2x kuasa 2 tolak 1 tambah 0. Oleh itu dy dx dia ialah 12x kuasa 2 tolak 14x. Sebelum saya ganti nilai dy dx ini ke dalam rumus, saya perlu ganti nilai x ke dalam nilai dx dulu. Ya, ganti nilai x ke dalam dy dx. Di sini kita ada dua nilai untuk x, 2 dan 2.02. So, mana yang saya akan ganti? Kita perlu ingat saya perlu ganti nilai yang pertama, ya. So, ganti nilai x yang lama ke dalam dy dx. So, di sini itu bermaksud saya nak ganti nilai x sama dengan 2. So, 12 darab 2 kuasa 2 tolak 14 darab 2. So, kita dapat dy dx ada nilai 20. Dan delta y sama per delta x sama dengan dy dx bermaksud
delta y per 0.02 ialah sama dengan 20. Oleh itu delta y sama dengan 20 darab 0.02 dan jawapan dia ialah 0.4. So di sini kita boleh tengok dia adalah perubahan yang kecil 0.4 dan 0.02 ya. Oleh itu rumus ini boleh diguna. Okay? Rumus ini hanya boleh diguna untuk perubahan yang kecil sahaja. So sekali lagi kaedah dia ialah cari perubahan x, selepas itu cari dy dx dan ganti nilai x yang lama ke dalam dy dx ya. Ganti nilai x yang pertama ke dalam dy dx. Selepas itu guna rumus untuk perubahan kecil iaitu delta y per delta x sama dengan dy dx. Dan kita akan dapat nilai untuk delta y sebelah situ. Okey. So mari kita cuba beberapa soalan dengan aplikasi ini. Tolong cuba soalan 17 hingga 18 pada muka surat 40 hingga 42. Okey. So ini adalah bahagian terakhir untuk bab ini. So untuk minggu yang depan kita tak akan ada kelas kerana ini adalah minggu cuti raya. Okay, so pada hari Sabtu minggu depan kita takkan kelas, so kita hanya akan ada kelas pada 2 minggu lagi. Kerja rumah yang lebih sedikit ya. Untuk kerja rumah ini tolong buat SPM praktis kedua pada muka surat 43 hingga 45. So pada hari Sabtu 2 minggu lagi kita akan bincang apa-apa soalan yang kamu ada tentang aplikasi kadar perubahan dan perubahan kecil dan apa-apa soalan yang kamu ada dalam SPM praktis kedua ini. Ya. Okay, that's all for today. Bye-bye.